Okey, sambung ini dalil kenapa Rasulullah SAW tidak mengundur diri, tidak menyerah kalah semasa perang Uhud. Walaupun waktu tu ramai tentera Islam yang dah terbunuh, tapi Rasulullah tetap teruskan perjuangan. Disebabkan semangat tentera Islam ni, jadi pihak musuh, kafir, orang kafir, tentera kafir ni takut. Dan dia pun lari mengundur diri daripada medan perang. Okey, ini dalil kenapa Rasulullah SAW tidak mengalah sewaktu peperangan. Tengok ni. Allah kata jangan kamu lemah semangat. Okey. Sedangkan kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kalau kalah pun tak rugi. Kalau tentera Islam ni kalau kalah pun tak rugi sebab dapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tentera kafir berjuang bermati-matian, mati pun, ke akhirat pun masuk neraka juga. Siapa yang rugi? Tentera kafir lah. Itu beza tentera Islam dan tentera kafir. Setelah tentera kafir berundur, Rasulullah SAW telah memerintahkan semua tentera yang syahid dikebumikan di medan Uhud dengan pakaian perangnya sekali. Rasulullah SAW bersabda, aku menjadi saksi ke atas kematian mereka. Jadi tentera yang mati syahid ni Rasulullah suruh kuburkan di Uhud, di medan peperangan Uhud tu lah, dengan pakaian perangnya sekali, dengan darah-darah ke ada, kuburkan sekali. Sebab pakaian perang tu, darah-darah tu akan menjadi saksi atas mati syahidnya seseorang tentera tu lah. Sedih ramai yang mati masa perang Uhud ni. Rasulullah telah membunuh Ubay bin Khalaf semasa peperangan Uhud. Dia merupakan satu-satunya orang yang dibunuh oleh baginda sepanjang hidup baginda. Sepanjang berperang, Rasulullah pernah bunuh Ubay bin Khalaf saja. Bilangan tentera yang terkorban dalam peperangan tersebut, tentera Islam yang syahid seramai 70 orang, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah SAW. Manakala di pihak tentera kafir Quraisy seramai 23 orang yang telah terkorban. 70 orang tentera Islam yang syahid, tentera Quraisy, tentera kafir 23 orang yang mati. Tak syahid tentera kafir tak syahid. Sebab dia berperang untuk dia menyerang, berperang untuk merosakkan Islam, menghancurkan Islam. Hamzah syahid di medan Uhud. Sayyidina Hamzah merupakan seorang panglima perang Islam yang sangat digeruni oleh pihak musuh kerana terkenal dengan keberanian dan kehebatan semasa bertempur di medan perang. Mati syahid adalah cita-cita Sayyidina Hamzah. Jadi tercapai tak cita-cita Sayyidina Hamzah? Tercapai. Sayyidina Hamzah bercita-cita nak mati syahid. Jadi dia perang sungguh-sungguh setiap dalam peperangan tu. Dia memang hebat. Ramai musuh takut dengan dia. Sebab dia hebat berlawan. Dia hebat berlawan dan dia berani. Berani mati syahid. Dalam peperangan Uhud, beliau telah terkorban syahid. Setelah selesai peperangan, tentera Islam berusaha mencari mayat-mayat yang syahid, tetapi apa yang ditemukan ialah mayat Sayyidina Hamzah dalam keadaan yang amat menyedihkan. Kenapa keadaan mayat Sayyidina Hamzah ni? Sebab siapa? Angkara siapa? Angkara Hendon binti Utbah tu, isteri Abu Sufyan tu, orang kafir. Dia buat apa dengan mayat Hamzah masa dah dapat Wahsy dapat bunuh? Dia koyak kan dia belah dada Hamzah tu, dia ambil hati Hamzah, dia kunyah, dia makan hati Hamzah tu, dah tu dia ludah balik. Sebab apa? Sebab dendam dia dengan Hamzah. Kesian pilu rasa. Rasulullah SAW sangat terharu dan bersedih apabila melihat mayat bapa saudara dan saudara susuan baginda dalam keadaan yang memilukan.
Semasa hayatnya, beliau diberikan gelaran Asadullah, singa Allah, kerana keberanian menentang musuh dan menegakkan dakwah Islam, serta melindungi Rasulullah SAW dari ancaman kafir Quraisy. Inilah kisah Saidina Hamzah, pengakhiran kisah Saidina Hamzah. Saidina Hamzah mati syahid. Walaupun mayatnya macam tu, darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mati syahid. Kesan dan iktibar, tentera Islam menerima kerugian setelah ingkar arahan Rasulullah SAW. Siapa yang ingkar tadi? Pemanah, kumpulan pemanah atas bukit tu. Rasulullah kata jangan turun, dia turun juga. Kan, ini makan dia. Tak apalah, ambil iktibar. Bapa saudara Rasulullah SAW iaitu Hamzah telah mati syahid. Itu kesan dia, kesan perang Uhud. Rasulullah SAW mengalami kecederaan di beberapa bahagian anggota badan. Mana tadi? Lutut, pipi dan gigi. Giginya patah, sampai patah gigi Rasulullah. Rasulullah SAW mengalami kecederaan. Ini dah baca. Keberanian tentera Islam berjuang sehingga ketitisan darah terakhir. Sikap orang kafir bertambah angkuh. Angkuh ni sombong lah. Sombong lah orang kafir. Dia rasa dia dah menang sebab dia berjaya tumpaskan panglima perang orang Islam, iaitu Hamzah, Saidina Hamzah. Umat Islam apabila menerima ujian semakin bertambah imannya. Sifat berani sangat dituntut dalam memperjuangkan dakwah Islam. Hendaklah berwaspada dengan tipu helah musuh yang berniat jahat. Okey, ini kesimpulan ringkasan ringkasan perang Uhud. Ketua Rasulullah SAW, ketua tentera Islam, ketua orang kafir Abu Sufyan. Bilangan tentera 700 asalnya 1000, lepas tu 300 kena hasut dengan orang munafik tu. Dah tinggal 700. Tentera orang kafir 3000. Okey, syahid orang Islam 70 orang syahid, yang terbunuh untuk orang kafir 23. Okey, itu saja untuk perang Uhud. Ingat ya peristiwa-peristiwa perang Uhud ni. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan atau Ustazah, boleh tanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.